Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-thani takbiratul ihram wa huwa an yaqula Allahu akbar wa yujzi'uhu Allahul akbar wa yajibu an takuna an-niyyatu muqarinatan lit-takbiri jami'ihi. Al-thalithu al-qiyamu in kanatis salatu fardan wa qadara. Ar-rabi'u qira'atul fatihati wa yajibu tartibuha wa muwalatuha wa tashdidatuha wa ikhrajud dhadi minadh-dha'i wa tajibu fi kulli rak'atin illa rak'atal masbuq. Baik, sambung kitab Al-Bayan wa Ta'rif Syarah Mukhtasar Latif. Kita perbincangan masih lagi pada rukun-rukun solat. Jadi kita berhenti pada rukun solat yang kedua itu kan. Jadi yang pertama sekali niat. Itu kita dah baca dah dalam pengajian yang lepas. Baik, yang kedua kata musannif rahimahullah takbiratul ihram. Jadi rukun solat yang kedua daripada 17 yang disebut dalam kitab ni adalah takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Wa huwa an yaqula Allahu akbar. Iaitu takbiratul ihram itu ialah ia berkata Allahu akbar. Itu yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Wa yujzi'uhu Allahul akbar. Dan memada akannya oleh Allahul akbar. Maksudnya perkataan Allahu akbar pun memada pada takbiratul ihram. Maknanya kita sebut Allahul akbar ganti Allahu akbar. Kemudian wayajibu an takuna niyyatu muqarinatan litakbiri jami'ihi, dan wajib niat itu berserta takbir kesemuanya. Baik, yang tu dia punya matan lah. Kita akan baca sekali dengan syarah. Jadi kata asy-syarih hafizahullah, Al-thani min furudis salah takbiratul ihram. Yang kedua daripada fardu salat ialah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan perkataan Allahu akbar itu sebagai takbiratul ihram? Summiyat bidzalika, dinamakan dengan nama demikian li'annaha sababun, kerana takbiratul ihram menyebut Allahu akbar itu merupakan sababun, dia jadi sabab fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Kerana takbiratul ihram itu merupakan sebab pada mengharamkan apa yang dahulunya halal sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bercakap. Tapi selepas takbiratul ihram, apa yang halal tadi jadi haram. Sebab tu dinamakan sebagai takbiratul ihram, iaitu takbir yang mengharamkan apa yang dahulunya halal sebelum takbiratul ihram tu. Dia pun bagi contoh kal akli wasyurbi wal kalam, seperti makan, minum dan bercakap. Jadi benda-benda ni benda yang dibolehkan sebelum takbiratul ihram. Adapun selepas takbiratul ihram, maka benda-benda tadi itu, makan, minum, bercakap ni jadi haram. Itu dinamakan sebagai takbiratul ihram. Wa huwa an yaqula Allahu akbar wa yujzi'uhu Allahul akbar. Apa maksud dia? Kata syarah, ay la yadurru takhallulu adati ta'rif baina lafzil jalalati wa akbar. Maksudnya tidak mudarat
tidak mudarat, apa ni, orang kata ada masuk, tidak mudarat masuknya ataupun terselitnya adat ta'rif antara lafaz jalalah dan akbar tu. Jadi Allahu akbar, kan? Jadi antara Allah dan lafaz jalalah Allah dan akbar tu, kita masuk tengah-tengah tu ada adatu ta'rif, al alif wal lam tu. Jadi kita kata ada terselit masuk adat ta'rif di antara lafzul jalalah dan Allahu akbar. Jadi masuknya adat ta'rif di antara dua lafaz ni, dia tidak memberi mudarat. Itu maksud wa yujzi'uhu Allahul akbar. Dan memada apa ni perkataan Allahul akbar. Maksudnya dia tidak bagi mudarat lah. Alif lam yang terselit antara Allah dan akbar tu. Bi khilafi Allahu huwa akbar fa innahu yadur. Bersalahan apa ni kata perkataan Allahu akbar fa innahu yadur, maka apa ni Allahu huwa akbar ni mudarat. Perkataan ni mudarat. Baik. Wala yadurru takhallulu yasiri wasfin baina lafzil jalalah wa akbar. Dan tidak mudarat apa ni takhallul, kita kata ada masuk di celah antara lafaz jalalah dan Allah akbar tu masuk apa ni sedikit sifat, masuk sedikit sifat Allah Ta'ala. So kita masukkan lafaz yang lain yang jadi sifat kepada lafzul jalalah tu. Contohnya kita kata Allahur Rahmanu akbar. Jadi antara lafzul jalalah Allah dan lafaz akbar ada kita datangkan sifat. Jadi kalau sikit dimaafkan, boleh juga. Maknanya tak bagi mudarat. Jadi sikit banyak tu nak kira macam mana? Jadi disebut dalam kitab-kitab apa ni, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Orang kata apa, tak lebih, tak sampai kepada 3. Tak sampai kepada 3. Yang dia kurang daripada 3 kalimat. Jadi kalau 1 kalimat, 2 kalimat tak apa. Allahur Rahmanu akbar. Jadi antara lafaz Allah dan lafaz akbar ada 1 kalimat Ar-Rahman yang jadi sifat kepada lafzul jalalah. Ataupun selit 2 Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Jadi ada selit 2 sifat kat situ. Itu masih lagi dikira yasir, masih lagi dikira sedikit. Tapi kalau lebih daripada 2 sampai ke 3 ataupun lebih, Allahur Rahmanu Al-Latifu akbar contohnya, yang tu yadur, dia memudaratkan lah. Tak sah dia punya takbiratul ihram. Jadi yang tak mudarat tu sedikit. Kemudian dia sebut dhabit sedikit lah. Itu pun anda dah sebut dah. Wa dhabitul yasir an yakuna aqalla min 3 kalimatin kallahur rahmanur rahimu akbar. Dhabit sedikit tu kurang daripada 3 kalimat. Lepas tu dia bagi contoh. Kemudian dia datangkan lagi beberapa syarat takbiratul ihram. Jadi dalam Safinah, siapa yang dengar di Safinah, banyak kan disebut syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Jadi dia sebut sebahagiannya lah. Jadi kata syarih hafizahullah, wa min syuruti takbiratul ihram, sebahagian daripada syarat-syarat takbiratul ihram, iqa'uha fil qiyami fil fardi, menjatuhkan takbiratul ihram itu, maksudnya disebut Allahu akbar tu dalam keadaan dia berdiri fil fardi, pada solat fardu. Jadi kalau solat yang nak dilakukan tu adalah solat fardu, maka wajib disebut Allahu akbar dalam keadaan berdiri.
Kalau solat sunat tak apa. Sebab tu dia kait kat sini fil fardi. Jadi keluarlah dengan terkeluar daripada perkataan fardu tu solat sunat. Jadi solat sunat boleh kita takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Wa ilal kiblah. Lepas tu syarat dia lagi kita takbiratul ihram menyebut Allahu akbar dalam keadaan menghadap ke kiblat. Dalam keadaan menghadap ke kiblat. Wa taqdimu lafzil jalalati ala akbar, dan mendahulukan lafaz jalalah di atas lafaz akbar. Maksudnya sebut Allah dulu baru sebut akbar. Tak boleh kata akbarullah. Tak boleh. Tak boleh dia dia orang kata apa? Dia mentakhirkan mubtada. Letak kat belakang. Tak boleh. Dia mesti Allah dulu, lepas tu baru akbar. Wa isma'u nafsihi takbira jami'ahu, dan memperdengarkan diri dia takbir kesemuanya. Maksudnya Allahu akbar semuanya dia dengar. Kalau dia dengar Allah sahaja, akbar dia tak dengar, tak sah takbiratul ihram. Mesti dia dengar takbir tu daripada awal sampai akhir semua sekali. Itu syarat dia. Kalau dia Allahu, lepas tu akbar tu slow. Dia bunyi slow, tak sampai tak dengar kat telinga dia. Dan tak ada pun apa-apa gangguan bunyi. Walaupun tak tampak ada apa-apa gangguan bunyi, dia tak dengar. Jadi waktu tu tak sah dia punya takbiratul ihram. Dia kena bagi dengar semua. Tapi kalaulah kata dia sebut Allahu akbar tu, dia sebut Allahu akbar takbiratul ihram tu, suara yang dia keluarkan tu dah boleh dengar dah. Dia boleh dengar, tapi disebabkan ada gangguan bunyi, jadi dia tak dengar lafaz tu. Yang tu tak apa. Dia mesti dia sebut, orang kata apa? Wa sallallahu alaihi suara yang dia keluarkan tu, kalaulah tak ada apa-apa gangguan bunyi, dia boleh dengar. Contohnya dia orang kata apa, ada enjin, contoh kat dengan pasar malam dia semayang, kan ada bunyi enjin tu kan, bunyi tu bising. Jadi dia pun angkat takbir. Dia angkat takbir dan dia tak dengar. Tapi kalau tak ada bunyi tadi, dia dengar. Jadi kalau macam tu tak mengapa. Baik. Wa man ajaza an yukabbira bil arabiyyah. Ini masalah orang yang tidak mampu takbir dengan bahasa Arab. Dia nak buat macam mana? Wa man ajaza an yukabbira bil arabiyyah tarjama wujuban bi ayyi lughatin syaa. Jadi siapa yang tidak mampu bertakbir dengan bahasa Arab, dia tarjama wujuban. Jadi dia terjemah sebagai terjemah yang wajib. Wajib dia terjemah bi ayyi lughatin syaa, dengan apa-apa lughah yang dia kehendaki. Walaupun lughah tu bukan lughah dia. Bahasa tu bukan bahasa dia. Dia tak syarat lughah yang dia nak terjemah tu mesti lughah dia. Jadi orang tu orang Melayu, dia tak boleh nak takbir. Dia nak terjemah guna bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Apa-apa lughah pun. Jadi dia kena terjemahlah kalau kita Allah Maha Besar. Wala ya'dilu li dzikri ghairihi. Jadi dia tak perlu berpaling pun kepada zikir yang lain. Tak perlu dia berpaling kepada zikir yang lain. Macam macam Al-Fatihah. Nanti Al-Fatihah nanti kita akan tengoklah, kalau orang yang tak mampu tak boleh baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, dia tak boleh baca, tak mampu untuk baca Al-Fatihah. Tapi dia ada, kalau dia ada tapi dia
dia ada hafal surah-surah yang lain, yang tu dia baca surah-surah yang lain lah. Tapi katalah dia tak boleh baca Al-Quran, dia tak boleh lagi, waktu tu dia akan beralih kepada zikir-zikir. Kalau ada, dia ada ingat zikir-zikir, jadi dia akan berpaling pi kepada zikir-zikir itulah. Tapi yang ni tak, bab takbir ni dia tak macam Al-Fatihah. Dia tak macam Al-Fatihah. Jadi dia kena terjemah. Dia kena terjemahkan. Wa yajibu ta'allumu takbiratul ihram. Dan wajib mengajilah. Dia wajib mengaji takbiratul ihram walau bisafarin ataqahu wa in tala. Walaupun dengan safar yang dia mampu atas safar tersebut, walaupun safar tu safar yang jauh. Lianna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kerana apa yang tidak sempurna wajib kecuali dengan kerana perkara yang tak sempurna wajib kecuali dengan perkara tersebut, fahuwa wajib, maka perkara itu pun wajib juga. Jadi tak sempurna solat tadi, tak dapat takbiratul ihram yang merupakan rukun solat tadi kecuali dengan safar, maka safar itu pun wajib. Baik, sambung lagi. Dia kata wayajibu an takuna niyatu muqarinatan litakbiri jami'ihi. Wajib bahwasanya niat itu berserta takbir kesemuanya. Niat tadi dia berserta dengan takbir kesemua sekali. Ni faham kat sini dia nak kata tentang orang kata muqaranah hakikiyah. Dia nak sebut tentang muqaranah hakikiyah. Kat sini kita kena faham satu, istilah muqaranah hakikiyah. Yang kedua, muqaranah urfiyah. Kemudian istihdar hakiki. Dan yang keempat, istihdar urfi. Jadi macam lawan lah tu, muqaranah hakikiyah. Apa ni kita kata muqaranah hakikiyah, lawan dia muqaranah urfiyah. Istihdar hakiki, istihdar urfi. Okey. Jadi apa dia muqaranah hakikiyah ni dan apa dia istihdar hakiki? Dia akan sebutlah dalam syarah. Dan syarah dia akan sebut. Apa lagi kita akan baca. Cuma kita syarah dulu. Syarah luar. Jadi muqaranah hakikiyah ataupun al-qarnul hakiki, maksud dia seseorang tu dia sertakan niat solat tu, dia sertakan niat bermula daripada awal takbir, daripada Allah tu, Hamzah tu, sampailah ke Ra akbar, Allahu akbar. Dia sertakan niat bermula daripada awal takbir dan berterusan sampailah dia bawa sampailah kepada habis akbar. Itu maksud muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah serta ada istihdar hakiki. Istihdar hakiki ni apa? Dia hadirkan rukun-rukun solat. Ketika takbiratul ihram tu, dia hadirkan rukun-rukun solat secara tafsil, secara terperinci. Qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, dihadirkan rukun-rukun solat. Dan apa yang wajib lah untuk dia, orang kata istihdarkan qasad. Solat tu fardu, qasad nak solat, apa semua yang perlu ada dalam niat tu, itu kena ada jugalah. Ni waktu tengah niat tu. Jadi susah ke tak susah? Jadi muqaranah hakikiyah ni susah.
Muqaranah hakikiyah ni susah. Sebab dia nak kena hadirkan, orang kata apa, sertakan niat tu ketika awal takbir Allahu Akbar tu, dia kena sertakan niat, dan dia bawa sampailah ke Ra Akbar. Lepas tu dia kena istihdar pula. Dia istihdarkan rukun-rukun solat secara tafsil. Jadi agak susah. Dan sebab itulah ulama-ulama mutaakhirun mereka mengatakan memada dengan muqaranah urfiyah, lawan bagi muqaranah hakikiyah tadi. Memada dengan muqaranah hakikiyah dan juga istihdar urfi. Apa dia muqaranah urfiyah? Muqaranah urfiyah ni kita kata dia sertakan niat tu pada mana-mana juzuk ketika takbiratul ihram tu. Jadi Allahu Akbar, kan? Jadi di antara hamzah dan juga ra sama ada pada awal takbir ataupun di akhir takbir ataupun di tengah-tengah takbir. Waktu tu dia sertakan niat. Tak kira lah. Begitu juga istihdar tersebut. Jadi tak perlu pun kita kata daripada awal, lepas tu kena berterusan sampai akhir. Yang tu padanya ada haraj, kita kata ada kesusahan lah, ada kepayahan di situ. Tapi apa yang disebut oleh ulama mutaqaddimun, ana sebut awal-awal tadi lah, iaitu muqaranah hakikiyah dan juga istihdar urfi. Sana. Baik, kita baca. Jadi kata musannif, wa yajibu an takuna niyyah muqarinatan litakbir jami'ihi. Kata syarah, ay qarnan haqiqiyan ba'da istihdar al-haqiqi. Wal istihdarul haqiqi, kata dia, an yastahdira arkanas salati mufassalatin wa ma yajibu ta'arrudu lahu min qasdin wa fardiyatin wa ghairi dhalika. Itu istihdar hakiki yang nak sebut tadi dah. Istihdarkan rukun-rukun solat secara tafsir dan apa yang wajib ta'arrud, apa yang wajib dilintangkan lah. Qasad, fardiyah yang tersebut dalam niat itu. Semua tu ada lah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Jadi agak sukar yang tu. Lepas tu wal qarnul hakiki an yakrunan niyata bibtida'i takbiratil ihram. Lepas tu wa yastamir mustashiban. Wa yastamirra mustashiban lidzalika kullihi ila ra'i min akbar. Jadi dia sertakan niat dengan permulaan takbiratul ihram. Situ mula dah. Lepas tu dia teruskan lagi berterusan dia tu dalam keadaan dia mustashiban lidzalika kullihi ila ra' min akbar. Saya nak terjemah dia. Berterusan dia bawa lah Allahumma salli ala Muhammad, orang kata niat dia tu sampailah kepada ra'.
Ra akbar tu. Jadi susah dia nak ingat solat apa ni, takbir ni saja kan, Allahu akbar. Jadi dia nak dia yang pertama dia nak bagi, orang kata apa, nak sertakan niat di awal takbir tu dan nak berterusan dan habis pada ra. Itu pun satu dah. Jadi kadang dah terganggu dah. Lepas tu nak istihdar rukun-rukun solat apa semua tu dalam takbir yang ringkas tu. Jadi susah. Susah. Sebab itulah apa ni, mutaakhirun dia memilih memada dengan muqaranah urfiyah seperti mana yang akan disebutkan. Hadza ma qalahul mutaqaddimun, ini apa yang dikatakan oleh ulama mutaqaddimun. Wa huwa aslu madhhab Syafi'i, ia adalah asal mazhab Syafi'i. Wa ikhtara al mutaakhirun al-iktifa'a bil muqaranah al-urfiyah ba'da istihdar al-urfi. Jadi al mutaakhirun dia memilih memada dengan muqaranah urfiyah selepas istihdar al-urfi. Jadi wahwa an yastahdira hay'atas salat ijmalan la tafsilan ma'a ma yajibu ta'arrudu lahu kama marra wa yakfi istihdaru dhalika fi ayyi juz'in min at-takbiri aw awwalahu aw wasatahu aw akhirahu. Jadi ini istihdar urfi, dia hadirkan, kita kata solat tu secara ijmal. Hadirkan solat apa ni, atau macam mana, dihadirkan solat tu secara ijmal, secara sepintas lalu. Macam mana ijmal, bukan secara tafsir lah, lawan kepada tafsir tu, secara umum ataupun secara umumnya, dan juga apa yang wajib lah dia datangkan dalam niat tu. Lepas tu istihdar tu orang kata apa, boleh dilakukan pada mana-mana juzuk daripada takbir dia, sama ada pada awal atau tengah atau akhir. Jadi dikata wahadha ashalu minal awal, jadi ini lebih mudah daripada yang pertama, li annal awwala fihi haraj, kerana yang pertama ada padanya kesusahan, kepayahan. Waqad qala Allah Ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan ataupun tidak membebankan ke atas kamu dalam agama ini daripada kesusahan, kepayahan. Wa qala ba'dhum law kana Syafi'i hayyan la afta bihi. Sebagian ulama kata kalau Syafi'i hidup, saya dia akan berfatwa dengan apa ni, dengan apa yang kita sebutkan tentang muqaranah urfiyah ni. Wa qala Ibnu Rif'ah innaul haq, kata apa ni Ibnu Rif'ah, inilah yang benar. Wa sawwabahu Subki, dan membenarkan akannya oleh As-Subki. Wa qala Al-Khatib wali bihima uswah. Maksudnya dia nak beritahu apa, aku ni atas jalan mereka berdua. Apa yang disebut oleh Ibnu Rif'ah dan juga As-Subki. Jadi aku di atas jalan mereka berdua. Yang nak bagi tahu yang betulnya tak muqaranah urfiyah ni lah kan, bukannya muqaranah hakikiyah tu yang agak sukar sebenarnya. Baik, masuk rukun yang ketiga, al-qiyam, iaitu berdiri. Jadi kata musannif rahimahullah, al-qiyam in kanatis salatu fardhan wa qadara. Rukun yang ketiga berdiri. In kanatis salatu fardhan, jika solat itu adalah solat fardu. Jadi ada satu kaid kat situ, solat tu solat fardu. Berdiri jika solat adalah solat fardu. Jadi kita faham dah kat sini, kalau solat tu solat sunat, maka tak wajib berdiri. Wa qadara, dan ia mampu. Itu pun kita dapat faham, kalau dia tak mampu, tak wajib berdiri. Semua tu dia akan ulaslah dalam syarahan. Syarah akan ulas dalam syarahan dia. Kata syarah hafizahullah, al-thalithu al-qiyam min awwali takbiratul ihram.
Jadi yang ketiga berdiri bermula daripada awal takbiratul ihram. Jadi waktu takbir ihram tu pun kita dalam keadaan berdiri. Sebab tu takbiratul ihram pun syarat dia tadi dia sebut dah dalam keadaan berdiri. Jika solat tu solat fardu lah. Jadi berdiri min awali takbiratul ihram in kanatis salatu fardhan wa qadara 'alal qiyam. Sekiranya solat itu adalah solat fardu dan ia orang yang solat itu mampu atas qiyam, mampu berdiri. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam di Imran ibn Husain, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain. Dia ni ada apa ni? Musab bil bawasir. Dia ada penyakit bawasir. Jadi dia tanya Nabi lah tentang solat ni. Lepas tu Nabi SAW cakap, "Salli qa'iman." Solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Maka jika kamu tak mampu, dia tak mampu, barulah dia berpindah kepada duduk. Jika tak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin. Maka jika kamu tak mampu, maka di atas lambung. Maksudnya secara mengiring atas lambung kanan atau atas lambung kiri, tapi yang afdalnya lambung kanan lah. Nanti dia akan sebut. Al-makna anna thalitha min arkanis salah, yang ketiga daripada rukun-rukun solat, al-qiyamu 'alal qadiri 'alaih, berdiri atas orang yang mampu atasnya, atas qiyam. In kanatis salatu fardhan, jika solat adalah solat fardu, jika solat yang dilakukan adalah solat fardu. Lepas tu maksud solat fardu tu solat fardu 5 waktu tu je ke? Ataupun semua jenis fardu, sama ada fardu tu fardu 5 waktu ataupun fardu tu fardu yang dinasbah nazar, lepas tu fardu kifayah macam solat jenazah kan, ataupun macam mana. Jadi dia nak jelaskan kat sini, dia kata wal muradu bil fardi jami'u anwa'ihi, yang dimaksudkan dengan fardu di sini adalah kesemua jenis-jenis fardu, min maktubin wa manzurin wa fardi kifayatin wa ma ala suratil fardi kal muadati wa salatis sabi. Maksud dia semua jenis fardu, sama ada fardu yang yang fardu 5 waktu tu, solat maktubah tu, ataupun solat yang dinazarkan. Jadi solat sunat, asal dia sunat tapi kita wajibkan ke atas diri kita dengan nazar, maka dia jadi fardu juga disebabkan nazar, wajib berdiri. Lepas tu fardu kifayah pun sama juga, wajib berdiri. Begitu juga solat yang kita kata dia tu diiktibar sunat, tapi surah gambaran dia adalah solat fardu, seperti solat yang diulang. Seperti solat yang diulang, sembahyang zuhur dah, lepas tu dia tengok ada jemaah, ada jemaah solat zuhur, sunat untuk dia ulang. Jadi dia punya niat apa semua solat fardu lah, surah dia pun surah fardu juga, tapi sunat di sisi dia. Jadi yang tu pun kena berdiri juga, tak boleh dia kata aku nak duduk. Sebab hak fardu aku hak pertama tadi, hak yang kedua ni tak. Jadi dia nak duduk, tak boleh. Yang ni pun kena berdiri juga. Itu juga solat budak-budak, dia tak wajib lagi, dia belum baligh kan. Tapi wajib dekat sini, wajib juga dia berdiri. Wa yajibu an yansabal musalli izama dhahrihi, wajib dia kita kata tegakkan tulang belakang dia lah kan, mayang tegak. Fa illam yaqdir ala dhalika qama kaifa amkanu, maka jika dia tak mampu atas yang demikian, dia tak mampu untuk nak tegakkan lam yaqdir ala nasbi izami zahrihi, tak mampu nak tegakkan tulang belakang dia, waktu tu qama kaifa amkanu, dia berdiri macam mana yang dia mampu.
Ada orang kita kata dah bongkok dah. Bongkok tu kadang-kadang sampai ke tahap rukuk. Itu yang dia mampu. Jadi dia berdirilah macam mana yang dia mampu. Ada orang tak sampai tahap rukuk, dah dah bengkok sikit dah. Jadi dia berdirilah macam mana, macam itulah dia berdiri. Lepas tu dia boleh rukuk, dia rukuk macam biasa. Dia boleh sujud, dia sujud macam biasa. Maka kalau orang dia memang tak boleh rukuk pun tak boleh, teratur maknanya dia dah, orang kata apa, dah jadi bongkok dah badan dia. Lepas tu dia tak boleh nak turun bawah, atas pun tak boleh. Atas pun tak boleh. Memang tak boleh nak rukuk dah. Jadi kalau kita kata dia boleh, jadi dia berdiri macam biasa. Lepas tu rukuk kalau dia boleh turunkan lagi, waktu tu dia boleh tambahkan lagi bongkok dia tu, maka dia tambah bongkok dia untuk sebab apa ni, untuk rukuk. Tapi katalah tak boleh dah, memang tahap tu lah. Nak lebih nak ke atas tak boleh, nak ke bawah pun memang tak boleh dah, kerah dah. Waktu tu dia bezakan rukuk dia, berdiri dia, iktidal dia dengan niat. Dia bezakan rukuk, berdiri, lepas tu nak rukuk, lepas tu nak iktidal. Semua sama, kan? Sebab dia tak boleh nak angkat lebih lagi tak boleh, nak ke bawah lagi pun tak boleh. Dia bongkok dia satu tu je, satu level tu je. Tak boleh nak bangun lagi atas, tak boleh nak ke bawah lagi. Jadi waktu ni dia bezakan berdiri dia, rukuk, iktidal dengan niat. Jadi niat dah. Dah ni dah habis baca surah kan. Niat sekarang ni dia rukuk. Dia pun Allahu Akbar. Dia niat sekarang ni dia tengah rukuk. Lepas tu nak iktidal, niat dah. Iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Niat dia tengah iktidal. Baik, kalau dia tak mampu berdiri, fa in ajazal musalli anil qiyam qa'ada kaifa syaa, maka jika dia tak orang yang solat tu tak mampu berdiri daripada berdiri, waktu tu dia duduk macam mana yang dia kehendaki. Dia nak duduk iftirash boleh, nak duduk tarabbuk boleh. Iftirash duduk tahiyat awal lah, tarabbuk duduk bersila, nak duduk tawarruk tahiyat akhir pun boleh. Cuma yang afdal adalah duduk iftirash, sebab dia duduk ibadat. Jadi bila dia duduk, jadi macam mana pula dia bagaimana dengan rukuk dia? Jadi kata syarah, fa in ajazal musalli anil qiyam qa'ada kaifa syaa. Dia duduklah macam mana yang dia kehendaki. Wa raka'a muhadiyan jabhatahu ma qaddama rukbatihi, dan dia rukuk dalam keadaan berbetulan dia punya jabhah dia punya dahi dia di hadapan rukbataihi, yang di hadapan dia punya lutut. Jadi kesilapan orang bila duduk sebahagiannya lah, ataupun ada segelintir, lebih lagi yang solat atas kursi. Jadi bila dia solat tu dia cuma sikit je, ataupun dia gerak kepala je. Sedangkan dia boleh turun badan dia ke depan, supaya dia punya jabhah tu kita kata membetuli apa yang di hadapan dia punya lutut. Itu sekurang-kurang lah. Itu sekurang-kurangnya ke depan. Tapi kalau afdalnya dia orang kata apa, dia jadikan dia punya dahi dia membetuli tempat sujud dia. Jadi dia pergi sampai ke depan lah, sampailah ke tempat sujud. Tapi kalau tak, itu yang afdal. Itu yang afdal.
Biasanya orang buat bagi lebih ni, lebih daripada lutut. Lutut dia, jadi dia kedepankan kepala dia sampai lebih daripada lutut. Nak afdal lagi sampai ke tempat sujud. Kemudian nak sebut dhabit lemah. Dhabitul ajzi. Dhabit lemah berdiri itu. Jadi dia kata wa dhabitul ajzi an talhaqahu bisababil qiyam masyaqqatun syadidatun. Orang kata apa? Menyertainya dengan sebab qiyam itu oleh kesusahan. Oleh kesusahan yang teruklah, ataupun kesusahan yang bersangatan. Apa dia masyaqqah syadidah ni? Wahiyal lati la tuhtamalu fil adah, iaitu masyaqqah kesusahan yang tidak ditanggung pada adat. Wa illam tubih at-tayammuma, walaupun kesusahan tersebut tidak mengharuskan tayammum. Jadi kalau kita kata apa yang mengharuskan tayammum? Mengharuskan tayammum katalah dia akan bertambah sakit, ataupun melambatkan kesembuhan, ataupun bawa kepada mati, mudarat apa semualah yang kita baca, yang kita mengaji pada bab tayammum. Adakah nak kena sampai tahap macam tu? Dia kata tak walaupun tak sampai kepada tahap tersebut. Wa illam tubih at-tayammuma. Dia bagi contoh kadawarani ra'si rakibis safinah, seperti kita kata berpusingnya kepala orang yang naik kapal kan. Jadi kalau dia berdiri dia jadi pening. Kalau berdiri dia jadi pening. Jadi waktu tu boleh untuk dia sembahyang duduk. Jadi boleh berdiri, kena berdirilah. Walaupun dengan bantuan. Walaupun dengan bantuan. Lepas tu setengah orang yang cukup jaga, dia sampai dia bersandar kat dinding, ataupun dia ambil kat tepi. Dalam kitab sebut walaupun bi'asa, dengan tongkat. Dia berdiri dengan tongkat. Ataupun dia tahan, dia pegang sesuatu lah untuk berdiri. Jadi kesilapan orang bila kata mampu lagi untuk berdiri, boleh berjalan ke apa. Tengok solat awal-awal lagi dah berdiri. Kalau dia rasa lain tengah solat, tak ada masalah, dia boleh duduk waktu solat. Tapi waktu dia awal solat tu dia mampu berdiri, dia wajib berdiri. Satgi bila tengah solat dia rasa lain, dia rasa tak larat, kaki dah mula orang kata mula goyang ke, waktu tu dia boleh duduk. Begitu juga orang yang ketika duduk, waktu dia duduk tu dia mampu berdiri ketika solat, waktu tu wajib dia berdiri. Tengah dia sembahyang duduk, tapi waktu dia tengah solat dalam keadaan duduk tu dia berasa kuat, dia rasa dia boleh untuk berdiri, waktu tu wajib dia berdiri. Dia boleh solat dalam keadaan berdiri, dia wajib solat dalam keadaan berdiri lah. Wajib dia bangun. Cuma ada hukum sikit dah, ada tafsir huraian sikit kat sini. Orang yang sembahyang dalam keadaan duduk, dia lemah daripada berdiri, jadi dia sembahyang dalam keadaan duduk. Waktu dia solat tu dia mampu untuk berdiri, dia mampu dah untuk solat dalam keadaan berdiri. Waktu tu wajib dia bangun. Dan waktu dia bangun tu dia kena stop. Kalau dia tengah baca Al-Fatihah, dia kena stop Al-Fatihah dia. Dia kena stop dan dia baca ketika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sempurna. Sebab dia mampu dah baca dalam keadaan sempurna itu berdiri. Sebab asal solat fardu dia kena baca Al-Fatihah ketika berdiri. Tapi sebab dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Dan sekarang ni dia tengah duduk, dia mampu untuk pergi ke hal yang sempurna tu. Jadi dia kena baca dalam keadaan yang sempurna tu lah. Dia kena diri dulu, baru dia sambung bacaan dia. Tapi kalau orang yang ketika berdiri dia tak larat, dia boleh duduk. Dan waktu dia duduk tu, dalam perjalanan dia duduk tu, boleh dia duduk sambil dia baca. Dia beza tadi. Sebab waktu duduk naik ke atas, maksudnya daripada hal yang kurang kepada hal yang lebih
sempurna, hal yang tidak sempurna kepada hal yang sempurna. Beza dengan diri pi ke duduk, daripada orang kata apa, hal yang sempurna kepada hal yang tidak sempurna. Jadi waktu dia nak duduk tu boleh sambil baca. Tapi kalau nak berdiri tu tak boleh. Nak berdiri sambil baca. Dia kena stop dulu sampai dia berdiri, barulah dia baca. Kemudian buat masalah lagi. Sambung lagi, fa in ajaza anil qu'ud. Tak boleh nak duduk. Tadi tak boleh berdiri, pergi ke duduk. Tak boleh duduk. Fa in ajaza anil qu'ud, dia pergi kepada apa ni, step yang ketiga, shalla muttaji'an ala janbihi, dia solat dalam keadaan muttaji', mengiring atas lambungnya, kanan ke kiri. Wal afdal an yakuna ala janbihil aiman, afdalnya di atas lambung kanan. Jadi bila dia kata macam tu, fahamnya apa? Boleh juga atas lambung kiri, cuma afdal atas lambung kanan. Wa yastaqbilul qiblata bi muqaddami badanihi wujuban wa bi wajhihi nadban, dan dia apa ni, wajib dia menghadap ke kiblat dengan apa ni, bahagian depan badan dia, bahagian depan badan dia, dan muka dia, dan sunat saja dia menghadap ke kiblat dengan muka dia. Fa in ajaza anil ittija', dah tak mampu dah, awal berdiri, tak mampu duduk pun tak mampu. Lepas tu berpindah kepada ittija', mengiring atas lambung. Tak mampu juga ittija', dia pergi kepada yang keempat, step yang keempat, shalla mustalqiyan ala zahrihi, solat berbaring, baring atas belakang dia. Wa yajibu an yarfa'a ra'sahu qalilan bi syai'in yatawajjahu bihi ila al-qiblah, dan wajib dia angkat kepala dia. Solat ni kan dia letak sikitlah sesuatu kat kepala dia ni, supaya kepala dia terangkat untuk dia menghadap apa ni, kepada kiblat. Wajib dia angkat kepala dia sedikit dengan sesuatu, yatawajjahu bi, menghadap dengannya kepada kiblat. Fa in ta'adzara tawajjuhu bihi, tapi katalah teruzur, tak boleh dia pasang kat kepala dia, pasang kat tengkok tu kan, dia ada benda kat tengkok tu, tak apa, kut tengkok dia patah ke apa kan, jadi dia pasang benda tu, ataupun dia letak apa-apalah kan, dia simen ke apa ke yang menyebabkan dia tak boleh nak angkat kepala dia straight gitu je lah. Jadi tak boleh dia nak menghadap ke kiblat dengan kepala dia tadi. Waktu ni wajaba bi akhmusaihi, wajiblah dengan hadap ke kiblat dengan akhmusaihi. Akhmusaihi ni apa? Kita kata cakap ni lah, kaki dia lah, belakang tu kan. Bila kita baring kan, kaki kita duduk terangkat macam tu kan, dia tak kena bumi kan. Itulah bahasa Melayu dia nak kena cari dulu. Apa pun bolehlah cari maksud akhmus dalam bahasa Melayu. Secara mudahnya kita sebut sini dengan kaki dia lah. Batin kaki. Kemudian dia kata summa in ataqa ruku'a was sujud ata bihima. Kemudian jika dia mampu rukuk dan sujud, maka wajiblah dia datangkan dengan kedua-dua tersebut, rukuk dan sujud. Au qadara ala ruku'i faqad karrarahu lis-sujud. Ataupun dia mampu rukuk saja, maka dia ulangkan rukuk itu untuk sujud. Maksudnya yang pertama rukuk, yang kedua sujud. Jadi katalah dia duduk berbaring kan, lepas tu katalah dia boleh rukuk, dia boleh bangun untuk apa, rukuk dan juga sujud. Jadi dia kena buatlah. Tapi kalau dia tak mampu, tapi kalau dia boleh salah satu saja, boleh rukuk saja, sujud tak boleh, jadi waktu tu dia cuma rukuk dia hanya mampu rukuk saja, sujud tak boleh. Jadi itu dia rukuk dua kali. Yang pertama untuk rukuk dan yang kedua untuk sujud.
Jadi sebut jadi mulut ini rukuk 2 kali, sebenarnya dia bukan rukuk 2 kali. Yang pertama tu rukuk, yang kedua tu rupa rukuk tapi sebenarnya itu sujud. Boleh faham kan? Jadi kalau tak mampu nak rukuk, tak mampu nak sujud, memang dia dah terbaring dah. Ni cerita tadi dia mampu untuk untuk rukuk dan juga untuk sujud. Boleh nak bangun rukuk sujud. Dia buatlah, tapi kalau dia tak mampu, memang dah terbaring, memang tak boleh bangun dah. Wa man ajaza amma dzukira. Dan siapa yang tidak mampu daripada apa yang disebutkan, rukuk sujud tak boleh dah. Wajaba alaihi an yumi'a bi ra'sihi lirruku' was sujud. Wajib dia isyarat dengan kepala dia untuk rukuk dan sujud. Wa yajibu an yakuna ima'uhu lisujudi akhfadha. Dan wajib isyarat kepala dia untuk sujud itu lebih rendah. Jadi dia orang kata apa, kepala dia dia syaratlah kepala dia untuk rukuk, lepas tu kalau sujud lagi rendah. Wajib. Lepas tu tak mampu, katalah tak mampu, nak isyarat dengan kepala pun tak mampu. Fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi tarfihi ila af'alis salah. Maka jika tidak mampu daripada ima', kita kata isyarat dengan kepala, waktu ni dia isyarat dengan mata dia. Dia isyarat dengan mata au ma'a bi tarfi ila af'ali solah, kepada rukun-rukun solat. Fa in ajaza an dzalika ajra arkanas solah ala qalbihi wala i'adata alaihi. Kalau dah tak mampu dah, dengan mata pun dah tak boleh dah, kan, nak syarat dengan mata pun tak boleh juga. Sedap-sedap nak angkat mata pun tak larat dah. Tak boleh, semua tu tak boleh. Tetap juga berakal lagi, tak berakal lagi, wajib solat. Dia waktu ni wajib dia memperjalankan rukun-rukun solat dalam hati dia. Kena ulang tak? Wala i'adata alaih. Tak perlu ulang. Jadi dia perjalankan rukun-rukun solat. Jadi dia tamsilah duk lakonkan dalam hati dia. Dia lakonkan diri tengah solat. Dia tengah berdiri. Tu angkat takbir. Lepas tu rukuk, sebaca semualah wajib apa ni, Al-Fatihah, surah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, sujud. Kalau dia boleh baca, dia baca. Cuma yang perbuatan tu dia perjalankan dalam hati. Tapi kalau mulut pun memang tak boleh nak buka dah. Tak boleh nak buka dah mulut, tak boleh nak baca. Atalah terbaring, kena pukul ke ataupun lebam mulut dia, memang tak boleh nak, ataupun buat pembedahan. Jadi memang tak boleh dah. Nak bercakap apa pun tak boleh. Waktu tu bacaan pun dia perjalankan dalam hati dia. Perbuatan dan juga perkataan. Wala tasqutu shalah anhu madama aklu sabitan. Solat tidak gugur daripadanya selama mana akalnya masih sabit lagi, masih okey lah kita kata. Li wujudi manatut taklif, kerana masih ada, kerana wujudnya, kita kata tempat bersangkutnya taklif. Jadi kita kata tempat bersangkut taklif ni akal tu lah. Jadi selagi mana akal tu ada, manatut taklif tu masih ada, tempat bersangkut taklif tu masih ada, tempat sangkut bebanan tu. Qala al-Bajuri rahimahullah, wa bidzalika ta'lamu kufra man idda'a anna lahu halatan bainahu wa bainallahi asqatat anhu taklif kama yaf'aluhu al-ibahiyun. Jadi daripada sinilah kamu tahu kufurnya orang yang mendakwa bahawasanya ada baginya satu hal antara dia dan Allah Ta'ala yang menggugurkan daripadanya taklif. Aku tak ada dah sampai dah satu maqam. Yang maqam ni tak perlu solat, tak perlu buat apa-apa, bolehlah nak berzina ke apa ke. Itu kufur orang yang mendakwa macam tu. Lepas tu kalau kita mengaji fiqh, kita tahu solat ni wajib selama mana orang tu berakal. Tiba-tiba ada orang yang dakwa macam tu, kan, dia dakwa dia sampai satu tahap tu
maka kita tahulah orang ni dah mengaruk dah. Dah kita kata dah menyeleweng. Tapi itulah syoknya, kadang-kadang orang macam ni pun ada orang percaya. Percaya bahkan mendak apa ni, apa lagi, dakwa wali dan sebagainya. Dia jadi mudah. Wah, sana saya habis itu. Sikit lagi. Wa kharaja biqaulil muallif rahimahullah, dia nak syarah sikit dengan apa ni, berkait dengan lafaz fardhan dalam matan. Dia kata wa kharaja biqaulil muallif rahimahullah fardhan an-naflu. Keluar dengan kata musannif fardhan, keluarlah an-naflu, sunat, solat sunat. Fa innal qiyama fihi mandubun. Maka sesungguhnya berdiri pada solat sunat itu mandub. Berdiri pada solat sunat itu mandub, sunat, tak wajib pun. La wajibun. Fayajuzu walau lil qadir al-qu'udu wal-ittija'u fihi. Maka harus walaupun bagi orang yang mampu pada solat sunat untuk duduk ataupun untuk mengiring. Untuk mengiring atas lambung kanan atau atas lambung atau atas lambung kiri. Boleh tak istilqa, berbaring? Wa la al-istilqa, tak boleh berbaring. Baring atas belakang tak boleh. Kita ni malah ni mayang nak nak mayang mengiring atas lambung kanan. Boleh, mayang sunat, tak ada masalah. Cuma ketika nak rukuk, ketika nak sujud, dia kena bangun. Tak boleh dia rukuk dalam keadaan mengiring atas lambung tu. Tapi orang yang mampu berdiri, mampu solat berdiri tapi dia solat duduk. Orang yang mampu solat berdiri tapi dia solat duduk, orang ni dia dapat separuh pahala orang yang solat berdiri. Ini kalau dia mampu berdiri tapi dia pergi solat duduk, maka baginya separuh pahala orang solat berdiri. Tapi kalau dia solat duduk sebab tak mampu berdiri, maka orang tu dapat pahala penuh juga seperti mana orang solat berdiri. Lakin kata musannif, kata syarah, lil qa'id nisfu ajril qa'im in kana qadiran alal qiyam. Bagi orang yang duduk, separuh pahala orang yang berdiri sekiranya ia mampu berdiri. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fa huwa afdal. Barang siapa yang solat dalam keadaan berdiri, maka itulah yang afdal. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa yang solat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, baginya separuh pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa yang solat dalam keadaan tidur, bukan dia solat dalam keadaan muttaji'an. Mana ada orang solat tidur kan? Lagi takut hafiz dia ada Allah. Nak solat dalam keadaan tidur. Tak. Na'iman maksudnya muttaji'an, dia dalam keadaan mengiring lah. Siapa yang solat dalam keadaan mengiring atas lambung dia, maka baginya separuh pahala orang solat duduk. Hak duduk baginya pahala separuh solat orang yang berdiri. Orang yang solat mengiring ni pula baginya separuh pahala orang solat duduk. Sebab mana ada solat dalam keadaan tidur? Kan? Dah tidur, solat apanya? Batal dah. Apa dia dah tidur nak solat macam mana kan? Macam mana nak baca Al-Fatihah? Macam mana nak buat lain-lain rukun-rukun yang lain. Baik, wa man shalla an-nafla muttaji'an, siapa yang solat sunat dalam keadaan ittija', mengiring atas lambung tu, wajaba alaihi an yaq'uda li ruku' was sujud in qadara alaihi ma, wajib dia duduk untuk rukuk dan sujud sekiranya mampu atas rukuk dan sujud. La yajuzu lahu fi hadhil halah an yumi'a bihima, tidak harus baginya pada ketika ini dia isyarat dengan rukuk dan sujud tersebut. Tak boleh. Dia boleh bangun untuk rukuk sujud, wajib dia bangun. Tak boleh dia rukuk dan sujud dalam keadaan mengiring itu. Wallahu ta'ala a'lam. Terberhenti pada rukun yang keempat, ar-rabi'u qira'atul Fatihah.